Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini 13 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 5 Mei 2020, kita telah pun menghidupkan malam ini setelah kita menyempurnakan ibadah puasa pada siang tadi, 4 Ramadan maafkan saya, 12 Ramadan 12 Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita berbuka, kita menunaikan solat maghrib, makan malam, menunaikan solat Isya, mengerjakan solat tarawih dan witir. Dan mungkin tuan-tuan telah pun ada yang telah pun menyempurnakan tadarus bersama ahli keluarga, ada yang telah baca Al-Quran, ada yang meneruskan dengan ibadah zikir, dan mungkin ada di antara tuan-tuan yang sedang bersiap-siap untuk beristirahat, untuk bangun awal, bangun awal pagi besok, bangun awal pagi besok. Kalau insyaAllah rakaman disiarkan pada pagi ini ketika tuan-tuan sedang bersahur, bersiap-siap untuk sahur pagi besok. Mungkin bangun kalau sempat nak mengerjakan solat tahajud dan sebagainya, kemudian meneruskan ibadah puasa, menggunakan ibadah puasa bermula dengan sembahyang subuh, menunaikan sembahyang subuh, fardu subuh, dan kemudian ia bersiap untuk menuju ke tempat kerja masing-masing, bagi yang bekerja, dan bagi yang masih bekerja dari rumah, WFH, working from home, teruskan dengan rutin anda, kerana ini adalah norma baru, kebiasaan baru untuk anda. Sementara wabak COVID-19 ini masih lagi belum terkawal, walaupun hari ini dikatakan jumlah kesnya sudah menurun kepada 30 sahaja, tetapi dan adalah beberapa perkara-perkara yang telah mula dilonggarkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperkasakan PKPB. Perintah Kawalan Pergerakan diperkasakan, maknanya dah boleh pergi kerja, dan kereta-kereta pun semakin banyak di atas jalan raya, dan juga kita lihat urusan aktiviti ekonomi semakin sudah mula berjalan. Cuma yang belum lagi terbuka ialah Masjid Al-Surau, masih lagi tertutup.
Dan saya kepada diri saya secara peribadi, saya menyatakan majlis surah ni akan ditutup sehinggalah selesai musim perayaan Idul Fitri nanti. Itulah yang saya nampak, ya, untuk mengelakkan sebabnya telah pun diberitahu sebarang perhimpunan besar-besaran dalam agama Islam tidak dapat dibenarkan, ya, bermakna bukan sembahyang raya pun kita di rumah, boleh jadi kemungkinan besar sembahyang raya kita di rumah. Sembahyang tarawih pun saya percaya sampai ke akhir Ramadan ini pun di rumah. Cuma sembahyang Jumaat itulah yang masih lagi dalam diperbincangkan, yang barangkali di peringkat pihak-pihak berautoriti agama sedang membincangkan kewajaran sembahyang Jumaat ini sama ada kalau diadakan bagaimana SOP-nya, kan, prosesnya, dan kalau ditiadakan sampai bila. Jadi kita tunggulah, sebagai rakyat Malaysia yang kita dan juga yang beragama Islam, kita telah pun disebut supaya mentaati Allah SWT, Nabi SAW dan ulul amri, yakni pemerintah, ya, walaupun ketaatan ulul amri itu adalah ketaatan yang bersyarat, ya, selagi ulul amri tidak menyuruh perkara-perkara yang maksiat, maka boleh ditaati ulul amri ini, ya. Jadi mereka ada justifikasi mereka sendiri membuat keputusan ataupun membuat keputusan menutup Masjid An-Surau sehingga ke hari ini, ya. Dan kita harapkan paling tidak pun sembahyang Jumaat boleh diadakan, ya, dengan SOP yang tertentu, ya. Mudah-mudahan Allah SWT akan mempermudahkan. Kalau tak sembahyang tarawih dan sembahyang raya pun, kerana sembahyang tarawih, sembahyang raya ni sembahyang sunat, sembahyang Jumaat adalah sembahyang fardu yang, ya, kewajipannya disebut jelas di dalam surah Al-Jumu'ah di dalam Al-Quran. Jadi kita harapkan sembahyang Jumaat ni bolehlah diaturkan nanti, kata orang putih, sooner or later boleh kita mengerjakan kembali sembahyang Jumaat dengan SOP yang tertentu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahimakumullah, pada malam ini saya nak kongsikan satu hadis yang menyebut tentang 5 perkara yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan yang tidak diberi kepada umat-umat sebelum umat kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum." Diberikan kepada umatku 5 benda, 5 perkara. Khamsa khisal, 5 perkara, 5 kelebihan. Daripada perkataan khaslah, iaitu khisal, 5 kelebihan diberikan kepada umatku. Tiap ummati, diberikan kepada umat aku 5 kelebihan, khamsa khisal fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan diberi pada kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, 5 perkara. 5. Ini nampak ni tuan-tuan, 5 perkara pada bulan Ramadan, bulan ini, ya, bukan bulan lain. Fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum, tidak diberi 5 perkara kelebihan ini kepada umat-umat yang terdahulu. 5 benda ni tak ada pada umat daripada Nabi Adam sampai ke umat Nabi Adam sampai pada umat Nabi Isa alaihissalam, tak ada. Yang kita tahu bilangan Nabi ada 124,000 Rasul 313, termasuk Nabi kita, ya, Sayyidina Muhammad SAW. Jadi tak diberi pada mereka, hanya diberi pada kita saja, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebagian ulama menyebut bahawa
Ya, perkara-perkara ini diberi kepada kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW, kerana umur kita yang tidak sepanjang umur umat-umat lain. Ya, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in, semua umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Tak ramai orang yang boleh, yang rata-ratanya 60-70. Kalau ada yang lebih tu, ya, Allah SWT beri umur yang lebih itu, adalah sebab dia. Ya, adalah hikmahnya yang sebenarnya kita tidak tahu, melainkan apabila kita melihat kelebihan itu di hadapan kita. Apa sebab yang sebenarnya hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Tapi puatanya 60 hingga 70 tahun. Rasulullah SAW sendiri pun meninggal pada usia 63, wafat pada usia 63 tahun. Jadi tuan-tuan, khususnya penyawa awam, jangan seronok sangat. Pencen 60, seronok jangan seronok sangat tuan-tuan. Ya, kita bekerja, ada di antara tuan-tuan yang bekerja sampai 40 tahun, mencari dunia 40 tahun, tapi mencari akhirat belum tentu sampai 40 tahun. Jadi jangan tunggu nak mencari akhirat, jangan tunggu pencen. Sekarang cari. Ya, seketika kita masih boleh mencari ni, kita cari. Walaupun usia kita muda lagi, baru 20-an ke 30-an ke, sekarang kita cari. Ya, carilah akhirat ni. Ya, buat banner lah, khususnya pada bulan Ramadan ni. Dan inilah antara yang saya nak kongsikan supaya tuan-tuan faham, tuan-tuan puan faham dan boleh dan akan mengambil kesempatan yang ada ni. Baik, balik pada hadis tadi. Ya, diberi kepadaku Nabi, diberi pada umatku, sabda Nabi SAW, 5 kelebihan yang pada bulan Ramadan yang tak diberi kepada umat-umat tersebelum mereka. Apa dia? Pertama sekali, khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. Jadi tuan-tuan, kalau nak bersugi pun, sebelum tergelincir matahari, kata ya, pandangan ulama-ulama fiqh, khususnya dalam mazhab yang kita amalkan di Malaysia ini, di Nusantara ni, mazhab Syafi'i, ya, makruh bersugi selepas tergelincir matahari, selepas waktu zuhur. Kerana bila petang tu, bau mulut kita tu dah lain, ya. Boleh orang pun orang tahu, nampak bau tu lain. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri yang pertama. Di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa itu walaupun tidak harum, tetapi di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Itu yang pertama. Jadi kena ambil kelebihan ni tuan-tuan. Kelebihan ni tak diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Kerana apa? Mungkin kerana puasa mereka tak sama macam puasa kita. Puasa kita hanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Disebutkan dalam Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah pada waktu malam selepas berbuka, bermula dari berbuka, sampai kelihatan garis putih menggantikan garis hitam pada waktu fajar. Maknanya boleh makan sampai terbit fajar. Boleh. Thumma atimmus siyama ilal lail. Puasa yang bermula dari fajar itu, kata Allah SWT, kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga waktu malam, sehinggalah terbenam matahari. Jadi berapa lama kita puasa? Waktu siang ada. Kalau orang yang duduk di negara-negara yang siangnya pendek sekarang, contoh di New Zealand, di Australia, di Afrika Selatan, di Argentina, di Chile, siangnya pendek je, kurang dari 12 jam. Untunglah mereka tak panjang puasanya. Bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Islam kita, seagama kita yang berada di negara-negara atas angin, atau waktu tu atas angin, ya, dalam ilmu alam, ilmu geografi yang berada di hemisfera utara, ya, semakin tinggi garis lintangnya atau latitude-nya, semakin panjang waktu siangnya.
Kalau di Mekah dalam 15 ke 16 jam puasa. Kalau di London, di Tokyo mungkin lagi panjang barangkali. Di London lagi panjang. Kalau di Iceland mungkin 22 jam puasa. 22 jam puasa. Tapi hawanya sejuk. Dia tak terasa penatnya berpuasa. Tapi makan 2 jam lah. Puasa 22 jam, makan hanya 2 jam. 2 jam saja. Itulah nak buka. Maknanya mereka ini berbuka mereka di tempat mereka masing-masing. Ya. Kita tak dengar pun di Iceland ada lockdown. Ya, mungkin tidak ada di sana sebab mungkin keadaan ini tidak mendesak ke arah lockdown. Kerana penduduk Iceland itu tak sampai pun 300,000. Tak ramai. Jadi mereka tak perlu lockdown. Mereka boleh berkumpul dengan menjaga batas-batasan tertentu di masjid. Kalau tengok tahun-tahun lepas dalam video YouTube ada, di masjid mereka berbuka maghrib, isyak, tarawih. Lepas tarawih, habis tarawih mereka bersahur di situ juga, di masjid tu. Lepas tu balik rumah. Betul-betul 2 jam itu semuanya di masjid ataupun di pusat Islam masyarakat mereka di sana. Jadi ini kelebihan bau mulut orang berpuasa ini adalah kelebihan yang tidak diberi kepada umat lain. Kenapa? Puasa umat lain itu mereka puasa 24 jam, tak boleh makan apa-apa, melainkan minum susu saja. Ada yang makan sayur saja, tak boleh makan lain-lain. Itu takrifan puasa dalam syariat mereka. Tapi syariat Islam tak boleh makan, tak boleh minum ketika waktu siang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, watastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Apa dia tuan-tuan? Segala ikan di laut memohon keampunan bagi orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ini dia tuan-tuan. Ikan di laut tu tak kenal kita tuan-tuan. Dia tak kenal kita. Kita kenal dia, tahu dia ikan, tapi dia tak kenal kita. Kita pun tak tahu nama dia apa. Nama dia ikan lah. Tapi ikan-ikan di laut itu, di air itu memohon keampunan kepada kita yang berpuasa ini sehingga kita berbuka. Bayangkan, itu diberi pada kita, tak diberi kepada umat-umat yang terdahulu. Tengok, haiwan mohon keampunan kepada kita. Maka kenapa kita tidak mahu memohon keampunan kepada Allah SWT? Kenapa berat? Mula kita nak menyebut Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kita berat mula nak menyebut doa itu? Mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di laut pun memohon keampunan untuk kita sampai kita berbuka sepanjang waktu siang. Berapa jam tu? Lama tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqul yushiku ibadiyas salihuna ay yulqu ankumul mu'na wa yusiru ilaik. Apa dia tuan-tuan? Allah SWT menghiasi syurganya pada setiap hari seraya berfirman, hampir saja hamba-hambaku yang berpuasa aku jemput untuk masuk syurgaku. Itu dia tuan-tuan. Kata Allah SWT Ta'ala tiap-tiap hari menghiasi syurganya pada hari kiamat seraya berkata, hampir-hampir saja orang puasa ini aku nak jemput masuk ke dalam syurgaku. Yang mana besar kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW ini yang berpuasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah SWT merasai ingin menjemput kita menjadi ahli syurganya sekarang juga. Dan pada bulan Ramadan syurga sangat cantik dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Allah SWT nakkan orang yang berpuasa seperti kita menghuni syurganya yang dihiasi setiap hari pada bulan Ramadan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa dia tuan-tuan?
wa tusfadu fihi maradatus syayatini fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Seluruh syaitan yang berkeliaran diikat dan digari sehingga tidak dapat melakukan perkara yang biasa dilakukan kepada manusia pada bulan selain Ramadan. Nabi SAW menjelaskan satu perkara yang disebut dalam sebuah hadis baginda yang lain dengan ringkasnya. Apa dia? Wasulsilatis syaitin. Apa makna wasulsilatis syaitin? Inilah makna dia. Makna dia itu dia. Wa tusfadu fihi maratus syaitin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Syaitan diikat dan digari sehingga dipenjarakan, sehingga tak dapat menggoda manusia seperti mana yang mereka buat pada bulan-bulan lain. Maknanya kita ni tuan-tuan tidak akan ada digoda oleh syaitan. Habis Ustaz, bulan puasa ada je orang tak puasa Ustaz. Tapau plastik hitam lagi Ustaz. Mana boleh syaitan tak ada? Syaitan ada. Sebenarnya mereka jadi begitu kerana nafsu mereka. Ya, kerana nafsu mereka lah. Nafsu mereka itu mendorong mereka tetap melakukan maksiat kepada Allah SWT, melakukan perkara yang mengurangkan puasa, pahala puasa mereka, melanggar syarat-syarat batin puasa. Ya, kalaupun berpuasa, kalau yang tak berpuasa langsung, parahlah. Kalau berpuasa pun hanya lapar dan dahaga saja, seperti mana yang Nabi sebut. Ya, jadi bukan lagi peranan syaitan, sebab syaitan sudah diikat dan digari. Ini tak diberi kepada umat lain, umat terdahulu, hanya diberi kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Ramadan ni kesempatan yang ada, kita kena rebut, kerana tidak ada lagi gangguan dari syaitan kepada kita. Kemudian itu yang keempat. Dan yang kelima, akhir sekali, wa yughfaru lahum fi akhir lailah. Dan diampunkan dosa orang yang berpuasa pada malam akhir Ramadan. Malam akhir Ramadan Allah Ta'ala ampunkan dosa semua orang yang berpuasa. Ya, sebab itulah bila kita bertemu dengan hari Aidul Fitri, apa makna Aidul Fitri? Aidul Fitri ialah hari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, bersih dari segala dosa. Maka hari itulah yang kita rayakan, kita sambut dengan gembira, kerana kita sudah kembali kepada fitrah kosong dari dosa-dosa, bersih. Kerana pun Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang berpuasa pada malam akhir Ramadan, 29 ke atau 30 ke, begitulah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Adakah malam akhir malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar? Sebab para sahabat Nabi dah tahu dah ada Lailatul Qadar ni, dan Nabi SAW ada menerangkan tentang malam Lailatul Qadar ni dalam hadis-hadis baginda yang kita akan sebut nanti. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Tidak. Nabi SAW kata tak, memang akhir malam sungguh malam 29 ke 30. Walakinnal amila, sesebaliknya al-amila sebagai seorang yang beramal itu, yang melakukan satu amalan itu, innama yuwaffa ajrahu, akan diberi ganjaran idza qada amalahu, sebaik saja amalan tersebut selesai dilaksanakan. Maksudnya habis, selesai kita sempurnakan puasa pada bulan Ramadan hari 30 tu, azan habis ya, azan 30 Ramadan tu, masuk maghrib, masuk Syawal tu, dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. So itulah Quran sebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Maka sempurnakanlah tempoh berpuasa 30 hari itu, dan bila dah sempurna, walitukabbirullaha, banyakkanlah bertakbir kepada Allah SWT, ala ma hadakum, atas apa yang Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Allah Ta'ala beri kekuatan bagi kita boleh berpuasa sampai akhir Ramadan. La'allakum tashkurun, memudahan kamu bersyukur kepadanya, memudahan kamu menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT. Itulah dia. Ya, bila kita bertakbir, sebaik saja masuk ke 1 Syawal. Kenapa? Kerana pada akhir 30 Ramadan atau 20 Ramadan tu,
Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Kita bersih dari segala dosa. Dan kita jadi orang yang dalam keadaan fitrah. Sepatutnya macam itulah. Selain daripada kita menyempurnakan zakatul fitrah. Apa benda zakatul fitrah? Zakat yang dibayar, yang kita bayar untuk membersihkan segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah puasa kita. Maka nanti bila kita masuk ke 1 Syawal, kita akan jadi orang yang benar-benar bersih, insya-Allah. Jadi itulah satu hadis yang kita kongsikan pada malam ini, 5 kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang hanya diberi kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Sedikit ilmu yang dikongsikan ini, insya-Allah mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, menjadi motivasi kepada kita untuk kita memperbanyakkan, melipat gandakan dan mempergiatkan lagi amal ibadah kita pada bulan Ramadan yang masih ada ini, yang dah semakin menghampiri pertengahan Ramadan. InsyaAllah ada lagi lebih 2 minggu lebih kita berada dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita ambil kesempatan yang ada ni, insyaAllah, untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Jadi itulah sedikit yang kita mampu kongsikan, ilmu dari Allah SWT yang mampu dikongsikan. Dan kalau ada apa-apa untuk panduan kita, dan kalau apa-apa ada yang disebut di dalam tazkirah ini yang mungkin ada kasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, yang mungkin saya menyebut itu tidak terlanjur kata sehingga mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah bertemu kita pada malam besok, tazkirah untuk malam besok dengan tajuk lain dan perisian lain. Wallahu Rasulullah alam. Barakallahu fikum. Aku lakukan azza tafazim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.